Baik, untuk soalan 2. Okay, soalan 2 kotak yang berlabel K dan L masing-masing mengandungi 4 keping kad berlabel dengan huruf SERI dan 3 keping kad berlabel dengan nombor 456. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak K dan L masing-masing. Dengan menyeraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf S dari kotak K atau nombor gandaan 3 dari kotak L. Jadi kat sini soalan dia nak kita menyaraikan kesemua kesudahan, kemudian kita kena hitung kebarangkalian huruf S dan nombor gandaan 3 atau nombor gandaan 3. Jadi langkah pertama kita ialah kita perlu menaraikan ruang sampel. Untuk lebih mudah kita senaraikan ruang sampel. Okey, nak menaraikan ruang sampel ada dua cara lah. Okey. Kita boleh menggunakan jadual ataupun dengan cara senaraikan. Okey, jika nak menggunakan jadual, okey, kita boleh kata kotak L dulu kita kena tulis ke bawah, dan kotak L 4, 5, 6. Okey, ini dengan cara membuat jadual. Okey, jadi ini kotak K, ini L punya. Okey, jadi dekat sini kita punya senarai kesudahan. Okey, ni maksudnya mesti ambil kotak K dulu. Okey, mesti ambil kotak K dulu baru kotak L. Jadi kat sini kita akan tulis S4. Okey. Okey, sini S5, S6 dan E4, E5, E6, R4, R5, R6. Okey, ni I4, I5, I6. Okey, ini adalah ruang sampel. Okey, boleh terima sebagai kalau nak sekata ruang menyenaraikan ruang sampel, jadi salah satu cara yang boleh diterima, atau dengan cara menyenaraikan. Okey, maksudnya sini SERI 456. Maksudnya apa? Okey, kita jumpa S ni akan jumpa dengan ini dulu. Dengan semua nombor. Okey, kita akan tulis S4. Baik, tak nampak, kita guna warna lain. Hitam. Okay. S4. Okay, kena kita jumpa S dengan 5, S dengan 6. Okay. Dan kita ambil E pula. Okay. E akan jumpa dengan 4. Okay. E akan jumpa dengan 5. E akan jumpa dengan 6. Okay. Kemudian R. R akan jumpa dengan 4. Kita boleh ikutlah senarai atas ni. Okay. 5. R akan jumpa dengan 6. Dan akhir sekali I akan jumpa dengan 4. Okey. I akan jumpa dengan 4. I akan jumpa dengan 5. Dan akhir I akan jumpa dengan 6. Okey, macam ni pun boleh diterima sebagai jawapan untuk ruang sampel. Okey, untuk ruang sampel.
Okay, jadi dia nak kesudahan. Okay, kena nak kesudahan mendapat huruf F. Huruf S. Huruf S. Okay, huruf S atau gandaan 3. Jadi kita tengok daripada senarai ni, mana yang ada huruf S. Okay, mana yang ada huruf S. Okay, sebab atau kita kena ambil semua. Jadi kita cari yang ada huruf S dulu. Okay, kalau tengok dalam jadual, semua ni ada huruf S. Kalau kita tengok dalam pada senarai kan, semua ni ada huruf S. Jadi kita tulis dulu. Okay, S4, S5, S6. Okay, bila atau kena ambil semua. Lepas cari huruf S, kita cari pula gandaan 3. Okay, gandaan 3. Gandaan 3 apa dalam ni? Okay, kita ada 4, 5, 6. Okay, 4 bukan gandaan 3, 5 bukan gandaan 3. So, yang ada 6. Jadi 6 ke bawah ni lah semua ni. Okay, ataupun kalau kat sini kita kena cari belah ni lah yang ada 6. Sebelah sini. Okay, yang tepi sekali. Jadi kita senaraikan. Okay, sekarang ni S6 kalau ikut sini, jumpa lagi untuk dalam, mula tadi kita cari huruf S kan, kemudian bila kita cari 6 ada jumpa lagi. Jadi kita tak perlu tulis sekali sahaja. Okay, dan I6. Okay, 6, R6, I6. Okay, jadi habis. Okay, ini adalah dengan cara menyenaraikan kesudahan. Okay, ini dah kita menjawab soalan pertama. Menyenaraikan kesudahan peristiwa huruf S atau gandaan 3. Okay, kemudian kita nak cari kebarangkalian. Okay, kebarangkalian. Okay, kebarangkalian huruf S atau gandaan 3. Okay, so kita boleh ambil terus bilangan yang kita senaraikan tadi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 per berapa? So yang bawah ni adalah bilangan sampel. Okay, bilangan sampel kita boleh kira daripada jadual ni. Okay, boleh kira daripada jadual semua ni ada berapa. Maksudnya kita kena kira. Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ataupun kita kira yang kita menaraikan, kita kira semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama. Maksudnya bilangan sampel kita ialah 12. Okey, jadi dekat sini per dengan 12. So bila pecahan yang boleh dikecilkan, kita perlu kecilkan. 6 per 12 boleh kecil jadi 1 per 2. So ini adalah kebarangkalian mendapat huruf S atau gandaan 3. Okay, untuk mengguna rumus peristiwa saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi okay, kita senaraikan dulu peristiwa huruf. Okay, peristiwa kita mendapat huruf S. Okay, kita senaraikan dulu. Okay, tadi kita dapat S4, S5, okay, dan S6. Dan kita senaraikan, kita mendapat peristiwa mendapat gandaan 3.
Okey. Jadi bila kesudahan untuk mendapat ataupun peristiwa untuk mendapat gandaan 3 tadi, kita dapat S6, E6, R6 dan I6. Okey, di sini kita perlu tengok ataupun kita nak kenal pasti peristiwa saling eksekusi ataupun peristiwa tidak saling eksekusi. Jadi kita tengok ada tak perselangan di sini, maksudnya ada tak berlaku perselangan antara huruf S, peristiwa huruf F dengan peristiwa gandaan 3. Ada tak perselangan, maksudnya yang sama, huruf S ada pasangan yang sama dalam keadaan 3. Kat sini kalau kita boleh tengok, kita boleh nampak inilah S berjumpa dengan 6, S6, S6. Okey, ada, maksudnya ada persilangan iaitu S6. Okey, bila ada persilangan, bermaksud di sini ialah peristiwa tidak saling eksekusi. Jadi rumus dia ialah, ni kita ambil S lah, S kesatuan, kita ambil gandaan 3 tu, kita tulis 3 lah. Dia akan jadi kebarangkalian S tambah kebarangkalian 3 tolak kebarangkalian S bersilang dengan gandaan 3. Okey, jadi kita tengok kebarangkalian S. Okey, di sini kalau kita tukarlah bentuk kebarangkalian kat sini, okey, kita ada 1, 2, 3. Okey, 3 per kita dapat 3 per semua salin tadi ada 12. Okey, yang ini kita dapat kebarangkalian untuk gandaan 3 ni kita dapat 1, 2, 3, 4 per 12. Dan untuk kebarangkalian perselangan ni kita dapat 1 per 12. Jadi kalau dekat sini kita masukkan kebarangkalian huruf S ialah 3 per 12, tambah kebarangkalian mendapat gandaan 3 ialah 4 per 12, tolak dengan kebarangkalian perselangan antara huruf S dan gandaan 3 iaitu 1 per 12. Okey, 3 tambah 4, 7 tolak 1 per 12, kita dapat 6 per 12. Jadi kecilkan, dapatlah 1 per 2. Jadi sama dengan jawapan yang tadi. Okey, ini cara atau kita menggunakan rumus. Okey, itu rumus peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi dua-dua cara mendapat jawapan yang sama. Jadi terpulang kepada kamu untuk mana yang kamu lebih faham, dalam kerja mana yang kamu lebih faham. Jadi dua-dua jawapan boleh diterima.